seperti yang saya janji, kita nak belajar rangkaian dalam teori graf 45 tajuk tingkatan 4. Sebenarnya dia bukan tajuk baru, cuma ni lebih luas melibatkan pengangkutan tempat. Apa dia rangkaian? Rangkaian ataupun dalam bahasa Inggeris, network. Yang pertama, graf. Graf ialah suatu siri bintik sama ada berkait atau tidak di antara satu sama lain melalui garis. Rangkaian. Apa dia rangkaian? Rangkaian ialah suatu graf yang mempunyai sekurang-kurangnya sepasang titik berkait. Ni graf lah ni ya, graf. Graf dan rangkaian sebab dia ada bintik. Bintik ni maksud dia titik lah. Titik sini, titik kat ni dah, titik di sini. Yang ketiga, apa dia? Ni pun graf juga. Kita belajar dalam graf, fungsi melengkung dan kita lukis lengkungan. Okey, bintik. Bintik dikenali sebagai bucu. Bucu. Yang keempat, tepi. Tepi ialah garis yang menghubungkan bintik-bintik. Bintik kan bucu. Ni bucu ni. Jadi ni garisan ni kita panggil tepi. Okey, bucu ni dengan bucu ujung ni, garisan ni kita panggil tepi. Bucu ni dengan bucu ni ia hubungi dengan lengkung. Ni pun tepi. Ni pun tepi. Kita tahulah berapa dia kata tepi lagi. Itu ialah tepi. Dalam tajuk graf ni dia banyak penerangan. Seterusnya, darjah bagi suatu bucu. Darjah bagi suatu bucu ni ialah bilangan tepi yang mengaitkan bucu tersebut dengan bucu lain. Bilangan tepi. Garis tepi itulah berbilang tepi. Apabila daripada bucu A ke bucu B mempunyai lebih daripada satu laluan. Dengan setiap laluan tu diwakili oleh satu tepi. Maksud dia, contohnya ada dua titik A dengan B. Dia ada satu garis melengkung, satu garis straight. Tu lebih daripada satu laluan lah tu maksud dia. Seterusnya gelung. Gelung apabila terdapat laluan pergi dan kembali di satu bucu tanpa melalui bucu lain yang diwakili oleh satu tepi. Dia ada satu tepi dah. Lepas tu dia membulat. Tu gelung. Bulatan. Dia biasa naik roller coaster kan. Tu naik pusing ke atas. Pusing sangat pergi balik. Okey, ni contoh dia. Ni graf ni. Rangkaian dipanggil. Rangkaian graf. Ni bucu A, bucu B, bucu C. Bucu C ni dia ada gelung. Ni gelung dia ni, laluan dia ni pergi dan kembali dari bucu C, dia mari dia pusing tanpa balik ke bucu C juga tanpa melalui bucu lain. Ni dia panggil gelung. Seterusnya, graf terarah. Apa dia graf terarah? Graf terarah ni apabila pergerakan daripada satu bucu kepada bucu lain melibatkan pergerakan dalam satu arah sahaja. Tepi graf terarah mempunyai anak panah yang menunjukkan arah pergerakan yang dibenarkan. Dia ada anak panah. Tengok contoh graf. Bucu A, dia pergi ke bucu B. Tengok ni anak panah. B ke C ada anak panah. C ke A anak panah. D ke C ada anak panah. A ke C ada anak panah. Ni yang panggil graf terarah. Graf terarah. Yang kedua, graf tak terarah. Graf tak terarah ni ialah graf yang mempunyai dua arah pergerakan melalui tepi graf. Tengok graf dia. Dia tak ada anak panah. Dia tak ada anak panah. Graf yang mempunyai dua arah pergerakan melalui tepi. Mana bila tak ada arah ni, tak ada anak panah, maknanya A ke B, dia boleh mari B ke A. Mempunyai dua arah pergerakan tepi graf ni tepi kan, ni tepi graf AB ni tepi dia, mana dia boleh pergi ke B boleh mai ke A. Itu dia panggil graf tak terarah. Yang ni graf terarah sebab dia pergi searah je. Pergi ke B pergi ke C, D pergi ke C, D pergi ke C. Tu beza dia. Kita pergi kepada ciri-ciri graf mudah. Ciri-ciri dia, graf tak terarah, tidak mempunyai gelung, tidak mempunyai berbilang tepi. Bilangan darjah ialah 2 kali bilangan tepi. Graf mudah. Tak ada anak panah, tak ada gelung, tidak mempunyai berbilang tepi. Maksud dia bilang tepi ni, contoh dia sini lah. Macam A pergi ke B ni kan satu garis lurus. Lepas tu kita buat pula garis lengkung. Tu dia panggil berbilang tepi. Ni tak ada kan. Bila tak ada, ia ialah graf mudah.
bilangan darjah dia ialah 2 kali bilangan tepi. Apa dia bilangan darjah ni? Kita tengok sini. Ni ada cikgu ambil daripada buku teks awak tu. Bilangan darjah ni dia darjah. Darjah ialah bilangan tepi yang mengaitkan 2 bucu. Ni sebucu. Ni sebucu. Bucu A, bucu B, bucu C, bucu D. Jadi bilangan darjah ni ialah tepi yang mengaitkan 2 bilangan bucu. Ni tepi kan? A, D. Tepi bucu dia ni, bucu D, bucu A. Bilangan darjah suatu graf ialah 2 kali bilangan tepi. Dia bagi formula ni jumlah dah, jumlah bilangan V ni untuk bucu. Dalam bahasa Inggeris bucu vertex. Jadi guna V. V. Jadi bilangan jumlah V ni ialah jumlah ni sum dah, jumlah darjah. Jumlah bilangan darjah ialah sama dengan 2E. Ini ialah tepi. Ini H. H untuk bahasa Inggeris, tepi. 2 kali tepi. Jadi kita terus buat latihan ada dalam buku teks. Ini ialah set tepi iaitu garis yang menghubungkan sepasang bucu. E1, E2, E3 dan seterusnya E ke N. Bilangan bucu lah. Bilangan bucu berapa? Kalau ada 7, E7. Okay, boleh tengok sini dah. Tanda graf ni. Ini ada informasi dia. G ni apa? Ni G. G ni ialah graf. B ni apa? B ni ialah bucu. Vertices dah. Ataupun bintik. E ni apa? Ini ialah tepi. Tepi ni sama ada garis lurus ataupun garis melengkung. D ialah darjah. Ni D darjah ataupun degree. Ni simbol ni ialah simbol sum. Jumlah darjah bucu. Okey, seterusnya contoh. Contoh. Berdasarkan graf mudah sebelah, tentukan V dan bilangan V. N kecil ni dah. Ni N kecil ni bilangan V. Bucu dah. Bucu. E. Tepi. Bilangan tepi. Bilangan darjah. Tengok yang pertama A. Bilangan bucu dan bilangan dia. Kita tengok ada berapa bucu. Tengok jawapan dia dah. Bucu ada. Tulis semua lah set dia ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni bucu. Ataupun vertex. Vertices. Set bucu ni dah. Bilangan bucu. Ada 6. Ini bilangan bucu. B. Tepi. Set tepi. Tengok bucu 1. Bucu 1 tepi. Bucu 1 dengan bucu 2. Tepi dia 1, 2. Ni 1, 2. Lepas tu bucu 1 dengan 5. Ni 1, 5. Ni kan. Ni tepi ni 1, 5. Tepi ni 2, 3. Tepi hak ni 2, 4. Tepi sini 3, 4. Tepi ni 4, 5. Tepi ni 5, 6. Jadi ada berapa bilangan tepi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bilangan tepi ada 7. C. Bilangan darjah. Bilangan darjah 2 kali bilangan tepi. Tepi tak ada 7 kan ni? Ni 7. Jadi 2 darab 7. 2 darab 7, 14. Inilah jumlah darjah. Jumlah darjah bagi graf mudah ini. Ni ada cikgu bagi sini rumusan. Bilangan darjah. Kalau D1, 2 sebab 2 darab 1. D2, 3. Darab kan? Guna formula. 2 darab E, tepi. Ni ada darjah 1 ialah 2 iaitu tepi yang mengaitkan bucu 1 dengan bucu 2. Bucu 1 dengan bucu 5. Bucu 1 dengan bucu 2. Bucu 1 dengan bucu 5. Ada 2, 1, 2. Kalau D2, ni D2. D2 dia ada bucu 3. Ni 1, 2, 1, 2, 3, 2, 4. Ada 3. Tu D2. D3. Mana D3? Ni darjah 3 dah. Darjah 3. Tepi dia 1, 2. Sebab tu dia 2 bilangan dia ni. Bilangan darjah dia. D4. Mana 4? Ni 4 Ni D4. 1, 2, 3. D5. Ni D5. 1, 2, 3. Sebab tu dia dapat dia 3. D6. D6 1 dah. Jadi jumlah dia 2 tambah 3 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 1. 14. Next, graf yang mempunyai nilai pada setiap tepi graf tersebut. Nilai ini mewakili kos, masa atau jarak yang diperlukan untuk melalui tepi itu. Tetapi tu tepi salah tarik. Tengok ni graf berpemberat. Apa maksud ya graf tadi kita baca tu? Graf tu ialah graf berpemberat. Dia ada kos, dia ada masa, dia ada jarak.
Setiap tepi dia tu ada tulis benda-benda tu. Kita tengok tu. Ni, tengok ni bucu ni. Dari bucu ni mari sini ada jarak. Daripada bucu ni mari sini ada kos. Daripada bucu ni mari ke sini ada masa. Bucu ni ke sini ada nama. Bucu ni ke sini kekongruenan. Ni dia panggil graf berpemberat. Ni graf berpemberat. Ada lagi graf. Ni graf tidak berpemberat. Graf tak berpemberat, dia mengaitkan tepi. Tepi tu mengaitkan maklumat seperti hierarki jawatan dalam carta organisasi, ataupun peta alih, ataupun peta pokok, ataupun peta buih. Hak ni dia tak ada tulis. Contoh dia hak biasa kita tengok ni ada carta organisasi. Tu graf tidak berpemberat. Ataupun hak kita ada buat nota, peta alih, peta pokok, peta buih tu, graf tidak berpemberat. Ini contoh dia. Ni graf, ni rangkaian graf, tapi dia tak ada pemberat sini. Dia tak bagi tahu ni apa dia. Ni tak ada maklumat. Nampak ni beza dua ni dah. Ni graf berpemberat, hak atas ni, hak bawah ni graf tak berpemberat. Seterusnya sak graf. Sak graf bagi suatu graf ialah sebahagian graf daripada graf asal. Sebahagian graf daripada graf asal. Contoh yang cikgu buat ni. Ni graf asal. Ni graf lah. Ni ada gelung. Ni ada gelung. Ni graf ni. Menyambungkan bucu P dengan bucu Q. Ni dia sambung dengan lengkungan. Dan ni lengkungan juga. Ni tepi ni garis lurus. Ni graf. Jadi sub dia ke apa? Sub ni sebahagian lah. Sub bahasa Inggeris sub. PQ. So, dah? Itu pun QR. Titik Q dengan QR. Kan? P dengan Q lengkuk. Q dengan R. Titik Q. Titik R tu pada gelung. Lepas tu ni. Ada dua. PQ lengkungan. Dua lengkungan. Lepas tu dengan gelung. Ataupun ni saja. PQR. Bucu P, bucu R, bucu Q. Tu kita panggil subgraf. Pokok. Pokok ni ialah graf mudah. Setiap bucunya adalah berhubung tetapi tidak mempunyai kitaran. Tengok contoh. Rajah. Ni pokok. Tidak mempunyai kitaran. Tengok dia mana ada lengkap tu. Pokok semua bucu berkait. Setiap pasangan bucu dikaitkan oleh satu tepi sahaja. Tengok ni bucu A dengan bucu B. Bucu A dengan bucu B hanya satu tepi. Bucu B dengan bucu C, satu tepi. C dengan D, satu tepi. D dengan E, satu tepi. Ni maksud dia setiap pasangan bucu dikaitkan satu tepi sahaja. Tiada gelung atau berbilang tepi. Tak ada berbilang tepi. Ingat tadi kita kata apa? Berbilang tepi ni maksud dia kalau A dengan B ni, dia ada pula ni jalan lain. Dia buat lengkuk sini. Ni jalan straight. Dia buat pula lengkungan gini. Tu jalan lain. Maksud dia berbilang tepi. Tiada gelung ni maksudnya di titik mana-mana tak ada pun hak bulat. Dia panggil gelung. Tapi dalam rajah ni, rajah satu tak ada kan? Bucu ada 5, tepi ada 4. Ni dia panggil pokok. Pokok graf mudah. Tengok rajah 2. Ni bukan pokok. Bukan pokok. Tengok beza dia. Nampak hak ni terbuka tadi kan? Dia tidak berkait. Jadi dia bucu-bucu je dia berkait. Hak ni bucu B dengan bucu E boleh kaitkan dua cara. Ni BE, ni tepi BE, ni tepi BC. Ada dua. Boleh dikaitkan dengan dua cara, maka dia bukan pokok. Hak tadi dia tak kait, dia satu line dah. Ni ada BC, BE. Dia ada dua lah. Dikaitkan dengan dua cara. BE tu dia ada BC. Lepas tu C ke D, D ke E. Jadi bucu dia ada 5 bucu, ada 5 tepi. Ya, bucu dia 1, 2, 3, 4, 5. 5 bucu. Tepi dia 1, 2, 3, 4, 5. Macam hak ni tadi, pokok tak ada 5 bucu, 4 tepi dah. 1, 2, 3, 4. Beza lah. Ni beza pokok dengan bukan pokok. Seterusnya, rangkaian sosial. Rangkaian sosial ni aplikasi rangkaian yang sering digunakan bagi menyelesaikan masalah kehidupan sebenar yang melibatkan pengangkutan, perniagaan, pembinaan, rangkaian komunikasi, kekeluargaan, pendidikan, media sosial dan sebagainya. Banyak dah. Cikgu Senara sebanyak ni di sini. Paling banyak kita guna ni dah rangkaian komunikasi. Kalau nak cuti dalam PKP ni, belajar pun online. Itu rangkaian komunikasi lah. Yang kedua, walaupun rangkaian komunikasi ni menjadi satu platform utama untuk pelbagai aktiviti dan membawa kebaikan, tapi kena ingat
Kita sebagai murid harus hati-hati dan sederhana dalam penggunaan rangkaian sosial supaya tidak leka, terpedaya atau tertipu. Leka ni macam main game lah. Game tu pun salah satu rangkaian sosial. Jadi rangkaian sosial ni penting tapi kita kena hati-hati. Okey, contoh rangkaian sosial. Ni data-data bagi 6 murid dengan permainan yang diminati. Kita nak tukar maklumat ni ke bentuk rangkaian sosial. Kita tahu Isay dia berani main badminton dengan catur. Raja dia suka main bola sepak dengan sepak takraw. Alif dia suka catur, bola sepak. Wani dia suka catur, bola jaring. Dini dia suka badminton dengan bola jaring. Syahirah bola jaring dengan bola tampar. Tengok. Ni dia rangkaian yang kita buat. Catur badminton. Siapa dia? Kita tengok dulu satu persatu. Isay. Itu dia nama Isay situ. Itu contoh rangkaian sosial. Ni contoh cikgu dah. Awak boleh buat contoh sendiri. Atas kreativiti masing-masing. Alif. Alif catur dengan bola sepak. Alif. Bola sepak takraw. Raja. Catur bola jaring. Wani. Badminton bola jaring. Dini. Bola jaring, bola tampar, Syahirah. Ini contoh cikgu buat. Awak boleh buat sendiri lah atas kreativiti masing-masing asalkan cukup syarat. Ada tepi dah, ada tepi. Ni ada tepi, ada bucu. Ni bucu-bucu kita panggil, bucu catur. Ni bucu ni badminton. Bucu ni bola jaring, bola tampar. Ni dia contoh rangkaian sosial melibatkan permainan diminati dengan pelajar lah. Seterusnya, latihan kendiri, buku teks, muka surat 145. Terus buat dah.